atas kemurahan. Terima kasih. Titah Diraja adalah isu berkaitan kes Nik Ilin. Jawatankuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam dan pemerkasaan Undang-Undang Syariah. Izinkan saya menjawab secara bersekali isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Baru, Kangar, Pokok Sena, Besut, Tumpat, Larut, Ulu Terengganu, Kapar, Pasir Putih, Permatang Pauh, Arau dan Bagan Serai. Terdapat beberapa kes yang berlaku mentakhir ini yang mencabar... Jarlun pun ada, Menteri. Jarlun pun ada buat juga. Jarlun pun ada juga isu Nik Ilin. Oh. Yang Berhormat kalau nak bercakap. Ya, silakan. Dan Jerlun. Terdapat beberapa kes yang berlaku mentakhir ini yang mencabar Undang-Undang Islam. Pada tahun 2021 dalam kes Iki Putra bin Mubarak lawan Kerajaan Negeri Selangor, pepetisyen telah mencabar kompetensi Badan Perundangan Negeri Selangor untuk menggubal Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah 1965 berhubung kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i. Terkini kes yang hampir sama difailkan oleh Nik Ilin dan anaknya terhadap Kerajaan Negeri Kelantan untuk memohon perintah bagi mendapatkan kebenaran memulakan prosiding untuk suatu deklarasi bahawa 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah tidak sah atas alasan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan telah membuat undang-undang berkenaan dengan suatu perkara yang mana Perundangan Negeri Kelantan tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Rintitan daripada kes demikian, pada 28 Ogos 2023, Pengerusi MKI Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menitahkan supaya ditubuhkan satu jawatankuasa khas bagi membuat kajian mendalam dan kritikal mengenai persoalan undang-undang yang berbangkit susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan menyambut baik dan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor berkenaan penubuhan jawatankuasa khas ini. Berdasarkan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tersebut, jawatankuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam telah ditubuhkan dan disebut sebagai jawatankuasa khas. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Datuk Seri Zaki bin Tun Azmi, mantan Ketua Hakim Negara. Anggota jawatankuasa khas yang terdiri daripada 11 orang adalah merupakan individu yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang undang-undang sivil, syariah dan perlembagaan persekutuan. Setakat ini, kerajaan tidak berhasrat untuk meneliti semula keanggotaan jawatankuasa khas ini dan kerajaan percaya semua anggota jawatankuasa khas yang dilantik mampu menggalas amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Sejak anggota jawatankuasa menerima watikah pelantikan pada 5 Disember 2023, jawatankuasa khas ini telah mengadakan mesyuarat secara berkala pada setiap minggu dan setakat ini 11 mesyuarat telah pun diadakan. Jawatankuasa ini diberi mandat untuk melaksanakan kajian berhubung dengan isu kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah butiran 1 Senarai 2 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Kertas makluman gerak kerja jawatankuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ke-71 pada 15 Februari 2024. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, jawatankuasa khas akan mengadakan sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan termasuklah Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri, Mufti Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, wakil daripada institusi Islam, mantan hakim dan individu serta pihak-pihak lain mengikut keperluan dan kesesuaian untuk memberi input, pandangan dan cadangan kepada jawatankuasa khas terhadap isu yang dibincangkan. Mohon bercelah Yang Berhormat Menteri. Penjelasan Yang Berhormat Menteri sebentar tadi tentang jawatankuasa. Yang Berhormat Menteri bagi ke tak? Saya pohon. Okey. Okey, sebentar tadi Yang Berhormat Menteri telah menyebut tentang jawatankuasa khas yang telah ditubuhkan di bawah MKI telah pun bermesyuarat pada 15 Februari. Betul ke Yang Berhormat Menteri? 15 Februari ya. Maknanya mengambil kira
selepas keputusan kes Nick Elin pada 9 Februari 2024. Persoalan saya tentang jawatankuasa khas ini, saya juga sentuh dalam ucapan. Apakah langkah yang telah diambil oleh jawatankuasa khas ini dalam memastikan tidak ada lagi cabaran demi cabaran daripada mana-mana pihak daripada negeri-negeri yang lain untuk mencabar bidang kuasa dan kompetensi Badan Perundangan Negeri dalam hal berkaitan dengan kanun dunia syariah di setiap negeri masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah langkah jawatankuasa ini untuk memastikan tidak berlaku lagi cabaran demi cabaran? Kalau dulu kes Iki Putra, kemudian sekarang kes Nick Elin, ada kemungkinan di masa akan datang akan ada lagi. So, apa pendekatan yang dibuat oleh kerajaan dan juga jawatankuasa berkenaan untuk memastikan tidak lagi cabaran demi cabaran? Sekian. Pak Menteri, ada sikit soalan berkaitan jawatankuasa khas ini. Boleh ya Menteri? Setengah minit. Ya, soalan saya, apa sudah ada time frame ataupun waktu yang telah ditetapkan untuk laporan jawatankuasa ini nak dibentangkan kepada MKI itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kaedah yang dilihat bahawa laporan nanti yang akan dibentangkan oleh jawatankuasa ini juga dibahaskan di parlimen ini. Adakah Muhammad setuju bahawa kita di parlimen kita tidak ada jawatankuasa pilihan khas hal ehwal agama dan syariah? Tidak ada. Kita hanya ada 10 jawatankuasa lain. Adakah Muhammad setuju bahawa kita wujudkan jawatankuasa khas agama dan undang-undang syariah untuk disertai oleh ahli parlimen kita supaya setiap ataupun perkara-perkara yang dilaporkan dalam jawatankuasa ini dapat dibincang bersama di parlimen ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelun dan juga Yang Berhormat Sik. Berkaitan dengan cabaran terhadap kuasa yang diberikan kepada jawatankuasa. Saya telah sebutkan tadi bahawa jawatankuasa khas yang ditubuhkan di bawah MKI ini berdasarkan titah Tuanku Sultan Selangor ialah untuk memberikan pengusyuran dan cadangan-cadangan berkaitan dengan apa yang telah berlaku sebelum daripada ini, iaitu kes Iki Putra dan juga kes Nick Elin, di mana berlaku cabaran terhadap peruntukan undang-undang di bawah enactment mahkamah syariah sama ada di negeri Selangor ataupun di negeri Kelantan. Maka jawatankuasa khas ini ditubuhkan. Dan jawatankuasa khas yang ditubuhkan ini telah diberi mandat oleh dan telah dititahkan oleh Tuanku untuk bersidang maksimum selama setahun. Maknanya dalam tempoh setahun daripada penubuhan di bulan Disember itu, pihak jawatankuasa khas ini berdasarkan kajian dan libat urus yang dibuat akan memberikan pengusyuran kepada MKI. Jadi itu proses dia. Dan dalam konteks apa yang disebut oleh Yang Berhormat Jelun untuk memastikan jawatankuasa ini tidak ada memastikan untuk tidak ada sebarang cabaran yang dibuat terhadap undang-undang negeri ataupun membuka ruang. Yang ini saya rasa kalau kita baca dalam kes Nick Elin, antara keputusan yang utama yang diputuskan oleh 8 hakim itu dalam konteks local standby. Maknanya dalam kes Nick Elin, walaupun dia tidak, Nick Elin sendiri bukan an affected party dengan izin, Mahkamah Persekutuan dengan majoriti 8-1 telah memutuskan bahawa Nick Elin ada kuasa untuk mempetisyen, mencabar keabsahan mana-mana peruntukan undang-undang yang didapati bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi dalam konteks ini, saya boleh sebut di sini bahawa jawatankuasa tidak ada kuasa untuk menghalang mana-mana pihak. Cuma syur yang akan dikemukakan oleh jawatankuasa nanti berdasarkan kajian, kalau sekiranya ada antara syur-syur yang dikemukakan memerlukan kepada pindaan kepada perlembagaan, contohnya memerlukan kepada pindaan kepada mana-mana peruntukan undang-undang, setelah mendapat kebenaran daripada MKI dan kemudian Majlis Raja-Raja, syur tersebut akan dibawa ke kabinet untuk keputusan dasar kabinet dan kemudiannya akan dibawa ke parlimen. Itu proses yang berlaku dan peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa ini. Jadi saya boleh ringkaskan di sini apa yang Berhormat Jelun sebut tadi itu.
tidak ada sebab oleh kerana Mahkamah Persekutuan ini adalah satu mahkamah organ kerajaan yang bebas, yang tidak ada kemena dengan eksekutif. Jadi berdasarkan keputusan dalam kes Ni Ilin tu, kita tidak boleh nak pastikan ada pihak yang ketiga yang mungkin hadir ke mahkamah untuk mempetisyen, mencabar keabsahan mana-mana peruntukan undang-undang, selagi mana peruntukan undang-undang tersebut didapati bertentangan dengan perlembagaan. Dan berdasarkan kes Ni Ilin, mana-mana pihak saja, pihak ketiga mungkin dia boleh untuk filekan petition. So itu bukan dalam bidang kuasa jawatan kuasa khas tersebut. Ya Pak Menteri, saya mohon sedikit. Yang Hormat Menteri, Okey. 5 minit, tutup, gulung. Habis. 10 minit dah. 5. Saya mohon sedikit saja. Okey, saya ingat saya habis kan. Yang Berhormat, saya rasa tak apa, jalan, saya pertimbangkan.